hari, lagi sehari lah ya. Jadi kita isi sedikit masa malam ini. Saya juga sebagaimana Ustaz Fahmi tak akan mengambil masa yang panjang. Saya hanya akan terangkan perkara-perkara yang penting, yang asas sehingga waktu pukul berapa tu seberapa segera saya boleh habiskan lah. Walaupun slide yang ada itu kelihatannya seperti ada 98 slide. Bukanlah semua saya nak baca satu persatu. Jadi itu sebabnya saya dah kirim pada guru besar tadi untuk paparan slide saya itu dikirim ke dalam grup WhatsApp tahun 5 tahun 6 di SRA Sri juga. Jadi ibu ayah boleh sambil scroll bacalah apa slide yang disediakan untuk ibu ayah dan boleh terus tanya dalam ruangan mesej ataupun nanti nak interrupt waktu saya sedang bercakap. Baik, selamat berjumpa dengan saya walaupun kita berjiran. Tak jumpa lagi. Saya tak masuk lagi ke kawasan SRA Sri Jugra tu. Jadi kita ada rezeki bertemu secara alam maya ni. Saya ucapkan selamat berjumpa dan marilah kita sama-sama berkongsi pengetahuan berkaitan dengan peperiksaan UPKK. Anak-anak yang Abi kasihi, ibu bapa, rakan-rakan guru yang Abi hormati. 8A milik kami tahun 2021. Bicaralah di mana pun. Ceritalah dengan siapa pun. Sebutlah kepada apa pun. Pasti inilah dia sasaran anak-anak di SRA Sri Jugra. Nak dapat apa dalam UPKK? 8A. Nak dapat apa? 8A. Itu je lah sasaran dia. 8A milik kami tahun 2021. Semua orang nak dapat. Tapi suruh baca buku, ada sedikit penyakit M. Nak menghafal, ada sedikit rasa penat. Macam-macam reason dan alasan dibuat. Tapi bila tanya nak dapat apa? 8A dengan penuh semangatnya menyebut nak 8A. Jadi ibu ayah yang saya hormati, kenapa anak kita begitu yakin dia boleh sebut 8A itu dengan semudah-mudahnya? Kerana mereka menganggap peperiksaan UPKK ini sebenarnya tidak sesukar peperiksaan-peperiksaan lain seperti peperiksaan UPSR ataupun seperti peperiksaan PSRE. Yang itu saya setuju. Sebagai guru yang pernah mengajar hampir 22 tahun, 23 tahun ni, saya bersetuju dengan tanggapan itu. Bahawa soalan UPKK sedikit mudah dibanding dua peperiksaan yang saya sebut awal tadi. UPKK, UPSR, PSRE. Okey. Tapi, ibu ayah kena dengar juga. Tapi, kenapa kalau dikatakan mudah, anak-anak kita sebelum ini, 2019, 2020 tak periksa lagi kan? 2019, 2018, 2017, 2016, kenapa separuh atau lebih daripada murid calon SRA Sri Jugra tak dapat 8A? Tu tanya anak kita. Kenapa? Kata senang, tapi kenapa? Pertamanya antara dapatan saya mereka ini dengan mudah menuturkan dengan lafaz mudah, tetapi dari segi persediaannya mereka tidak bersedia bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan. Abi sebagai penceramah dia kata sedap lah Abi cakap penceramah, memang Abi boleh kata kami macam-macam. Isu dia lagi-lagi ditambah dengan hari ini COVID-19 masih mengganas di luar sana. Lagi cabarannya, hari ini PDPR dijalankan. Bukan secara bersemuka, PDPC, tetapi ditukar kepada PDPR. Dah jadi satu lagi tekanan, bebanan dan kekangan untuk anak-anak belajar dengan sempurna bagi menghadapi peperiksaan UPKK pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM, iaitulah pada 4 Oktober 2021, 7 Oktober hingga 7 Oktober 2021. Ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru dan anak-anak yang Abi kasihi, tengok ya. Tarikh peperiksaan dah ada. Maka bertalu-talulah mak ayah menghubungi sekolah dan bertanya, apakah persediaan sekolah? Apakah persediaan pihak sekolah untuk mendepani peperiksaan UPKK yang semakin hampir?
Bila tanya saya punya jawab, apakah persediaan ibu bapa? Apakah persediaan anak-anak? Saya tanya juga sekali. Sebab apa? Dalam menghadapi peperiksaan UPKK, bukan semata-mata usaha sekolah saja, dia juga berkait rapat dengan usaha ibu ayah. Apa pasal pula aku nak kena periksa ke? Bukan maksudnya ibu ayah nak kena periksa. Nak ceritakan hari ni nanti apa tanggungjawab ibu ayah dan juga anak-anak yang jadi syarat utama kepada pelaksanaan peperiksaan. Sila cubit sikit anak kat sebelah tu, tanya dah sedia ke belum? Okey, dia kata tak sedia ibu ayah, ni kita dah berapa hari tak sekolah. Okey, fine. Dia kata dah berapa hari tak sekolah. Cuba ibu ayah tanya soalan Darjah 3 dekat dia. Kan Darjah 3 hari tu full belajar kan. Ingat balik sebab soalan UPKK ni digubal daripada pelajaran tahun 3 hingga tahun 5. 3, 4, 5. Dengan pengalaman yang Abi ada juga, jarang ditanya soalan yang tahun 5. Dengar baik-baik, jarang ditanya. Tapi ada. Yang banyak ditanya nanti, kebanyakan soalan adalah pelajaran tahun 3, tahun 4. Atas asas apa Abi sebut tahun 3, tahun 4 tu? Berdasarkan kepada pengalaman melihat soalan-soalan yang telah lalu. Majoriti soalan-soalan yang telah lalu itu, soalan tahun 3, tahun 4 sangat banyak ditanya. Manakala tahun 5 dengan jumlah yang sedikit. Kenapa berlaku begitu Ustaz? Sebab soalan UPKK ni standard dia 1 Malaysia. 1 Malaysia. Lama tak dengar perkataan tu. Nak cerita apa bab 1 Malaysia ni Ustaz? Ceritanya ialah soalan yang dibina, yang disediakan, yang digubal, soalan itu adalah soalan yang akan dijawab seluruh pelusuk Malaysia bagi kanak-kanak yang berusia 11 tahun dan untuk special case 2021 ini ada murid yang 12 tahun. Yang 12 tahun pun jangan nak belagak sangat. Aku dah ada janda, mesti boleh jawab soalan tu. Kacang baik tu. Isu dia kamu pada 2020 juga bukannya belajar. Jadi kau dengan adik kau yang darjah 5, 2021 kau punya pencapaian sama. Jadi jangan nak accent lah sangat. Jadi belajar tetap kena belajar. Hafaz tetap nak kena hafaz. Patah balik pada ayat saya tadi, standard 1 Malaysia dalam erti kata lain, di Sabah pun jawab soalan yang sama, Sarawak pun jawab soalan yang sama, Perlis pun jawab soalan yang sama, Johor pun jawab soalan yang sama. Bila sebut jawab soalan yang sama itu, waktu belajarnya pula berbeza. Kalau macam Selangor, 5 hari straight. Guru-guru anak tuan-tuan dan puan-puan 5 hari straight ajar. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ajar straight. Ustazah, straight okey, straight. Tetapi di negeri-negeri lain, contoh macam di Penang, seminggu belajar 3 kali je. Sabah 3 kali, Kelantan 3 kali, Terengganu 3 kali seminggu. Dah lah 3 kali dalam masa seminggu cuma belajar 2 jam. Kali 3 kali 6 jam. Anak kita di Selangor belajar 5 kali sebab 5 hari. Kali 3 jam, 1 hari 3 jam, 15 jam. Banding tara antara 15 jam dengan 6 jam sangat jauh. Tapi kenapa anak-anak Selangor masih tertinggal juga? Sebab kita juga ada belajar kurikulum JAIS. Kerana peperiksaan UPKK ni dia kurikulum JAKIM. Kan? Kurikulum JAKIM. Habis tu Ustaz, apa sah pula ngada-ngada JAIS nak ambil peperiksaan JAKIM pula? Nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil peperiksaan UPKK atas dasar ingin membuka ruang dan peluang anak tuan-tuan dan puan-puan memohon masuk ke sekolah-sekolah elit selepas habis keputusan peperiksaan besar di tahun 6. Kan bila habis tahun 6 dia ada UPKK, dia ada PSRA. Itu untuk murid sekolah agama macam SRA, Seri, Jugra. Okey. Ni lagi bila PSRA dah dibatalkan, UPKK dah dibatalkan, maka akan ada peperiksaan khas masuk di sekolah agama, dibuat ujian kelayakan khas untuk masuk ke sekolah-sekolah di bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Begitu juga dengan kemasukan ke sekolah-sekolah elit di bawah tadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia. Makanya ada juga peperiksaan
Okey, untuk anak-anak yang tahun 6 jangan suka sangat bila PSRA dibatalkan. Kamu juga akan melalui satu fasa peperiksaan lain yang disebut peperiksaan akhir tahun yang markahnya juga akan digunakan untuk kemasukan ke sekolah-sekolah agama bawah tadbiran Jabatan Agama Islam Selangor. Jelas ya? Jadi bila ada UPKK, bila ada PSRA, peluang itu bertambah luas, terbuka luas. Tapi kalau ada satu saja, maka yang satu itu kalau nak mohon ke sekolah-sekolah di bawah tadbiran Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dia memerlukan sijil UPKK yang setara dan setaraf seluruh satu Malaysia. Itu sebab kenapa kami di JAIS mengambil juga peperiksaan UPKK walaupun kurikulumnya berbeza. Dan lagi satu antara punca kegagalan anak-anak Selangor ialah berkaitan dengan teknik menjawab. Kerana apa saya sebut, bila saya kata soalan nanti, saya akan tunjukkan sikit dekat tuan-tuan dan puan-puan. So, ini cerita soalan-soalan lalu ya. Tuan-tuan dan puan-puan pun akan giling kepala kalau tengok soalan tu. Kenapalah anak aku tak boleh jawab? Sebabnya antara soalan-soalan yang ditanyakan itu di dalam budak tu tahun 5, tahun ni ada yang tahun 6. Soalannya berbunyi, tandakan right pada kenyataan yang betul, tandakan pangkah pada penyataan yang salah. Mana ada soalan darjah 5 ada tandakan right, tandakan pangkah lagi dah. Tapi UPKK ada. Tapi kenapa anak kita tak boleh jawab? Satu. Soalan lain, gariskan jawapan yang betul. Yang dibagi jawapan tu 2 je. Suruh pilih salah satu. Gariskan. Itu pun tak boleh jawab. Soalan ketiga, padankan kenyataan alif dengan kenyataan ba. Padankan. Soalan budak yang 3 pun tak boleh jawab. Yang paling ngeri, isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Jawapan ada, disediakan, isi pun boleh salah. Itu sebabnya ibu ayah yang saya hormati. Kalau tanya aku, guru-guru geram. Memang geram, budak-budak ni geram. Sama ada dia memang nak cepat siap menjawab, lepas tu nak tidur, ataupun dia malas nak fikir dalam dewan periksa. Sebab soalannya bukannya taraf soalan PSRA. Kalau ibu bayah tanya saya, antara PSRA dengan UPKK mana susah? Jawapan saya, PSRA lebih susah. Sebab PSRA tak ada bantuan jawapan. Dia objektif, bahagian kedua, kau terus jawab. Tak ada bantu-bantuan, suaikan, padankan, isi tempat kosong dengan jawapan disediakan. Tak ada. Tapi UPKK, soalan walaupun subjektif, dia ada pelbagai bentuk, pelbagai orang kata variasi. Padankan ada, tandakan right, pangkah ada, gariskan ada, isi tempat kosong ada. Apa lagi kau nak? Susun perkataan. Susun perkataan menjadi ayat yang sempurna. Perisi huruf untuk menjadikan perkataan yang sempurna. Jadi yang itu yang tak boleh dijawab. Mau tak geram? Itu guru lah. Sama ada guru tu geram sebab dia dah ajar tapi tak diingat oleh anak-anak, ataupun sekarang ni era pandemik kan, guru tak pernah ajar. Nasiblah yang mana satu tu Ustazah di SRA Seri Jugra. Kan? Jadi kalau macam kami di Permatang Pasir memang dah ada kelas UPKK lama dah. So nak cerita kat ibu ayah yang saya hormati, hari ini anak-anak mulai tarikh selepas saya berceramah ni, kemudian habis Raya Haji ni, saya yakin dan percaya SRA Seri Jugra dia akan buat kelas secara intensif. Intensif. Apa cara pun tak tahu. Sama ada secara maya ataupun modul PDPR. Kalau tanya Permatang Pasir, kami maya pun ada, PDPR pun ada. Dua-dua ada. Habis macam mana? Nak bersemuka tak boleh? Jadi pilihan yang ada secara maya, kita jalan secara maya. Modul bertulis pun kita bagi. Yang penting ilmu anak-anak jangan tertinggal. Abi, adakah pasti memang peperiksaan UPKK ni akan berlangsung? Ni soalan paling seronok aku jawab. Memang ramai pun. Tadi dekat grup channel Telegram saya pun ramai yang bertanya lagi. Dia baru join Telegram tu kan. Siap ada yang bertanya, Ustaz pembuat soalan,
Ustaz penanda kertas, saya pun tak pasti bahawa ibu ayah memang majoritinya suka berfikir, orang buat soalan, biar dia ceramah. Orang nanda kertas, biar dia ceramah. Tujuannya apa? Nak bagi tahu soalan? Memang idak lah. Kan? Nak ceritanya, nak kongsi pengalaman. Baik guru anak tuan-tuan dan puan-puan tu yang kongsi pengalaman. Jadi mohon ibu ayah membantu pihak sekolah dalam masa pandemik ni. Pihak sekolah pun sama. Janganlah rasa ego, tak nak minta bantuan ibu ayah berbincang. Ya, dia dalam konteks Lutfi Hakim off mic. Sebab Abi bukan admin. So off mic Lutfi Hakim. Okay. Bila bercerita bab peperiksaan ini, tadi Abi ada sebut guru main peranan sekolah, kedua ibu bapa pun berperanan, anak-anak pun yang paling wajib memainkan peranan. Okay. Patah balik pada cerita channel Telegram yang bertanya, Abi, adakah peperiksaan itu akan dijalankan juga oleh JAKIM pada waktu sekarang yang kita tak tahu apa ceritanya? Bermaksud ibu ayah yang bertanya soalan itu tidak pernah membaca apa yang saya tayangkan dekat depan ni sekarang. Satu. Dan tidak pernah membaca FAQ yang diberikan oleh pihak JAKIM berkaitan peperiksaan UPKK yang ada dekat laman web JAKIM. Yang sepatutnya sekolah tak boleh tertinggal maklumat itu, kena peka dan prihatin, sentiasa update kepada ibu ayah. Ibu ayah yang saya hormati, cuba tengok perkara 5. Sehingga kini, saya besarkan sikit dan kita baca sama-sama. Sehingga kini UPKK masih kekal relevan dan ia terbukti dengan pertambahan jumlah calon yang menduduki ujian tersebut. Perkara ini sekaligus menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat untuk menjadikan pendidikan kafah sebagai pengukuhan kepada pendidikan Islam arus perdana semakin meningkat dan sebagai persediaan dari aspek rohani sebelum murid melangkah ke peringkat pendidikan menengah. JAKIM optimis dengan usaha kerajaan menangani wabak COVID-19 pada ketika ini. Oleh itu, dengan mengambil kira tempoh masa yang ada, tu ayat tu dah dijelaskan. Dengan mengambil kira tempoh masa yang ada, pelaksanaan ujian bertulis UPKK masih mengikut jadual dan perancangan yang ditetapkan. Perkara ini juga dilaksanakan dengan mematuhi sepenuhnya garis panduan pengoperasian kelas Al-Quran dan Fardu Ain berdasarkan MKN. Baik, perkara 4, naik balik sikit. Sukacita dinyatakan 5 subjek bertulis tersebut bukan hanya peperiksaan bertulis semata-mata. Ibu ayah, mai tengok dia sebut apa? Sukacita dinyatakan 5 subjek tersebut bukan hanya peperiksaan bertulis semata-mata. Bukan. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya kalau sampai tempoh waktu 4 hingga 7 hari bulan 10 tu nanti tak boleh bersemuka, tak boleh bertulis, maka apa yang terjadi? Tengok. Aspek penghayatan dan amalan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian. Malah ia tidak terikat dengan pelaksanaan peperiksaan semata-mata tetapi menjadi sebahagian dari amalan fardu ain. Maka berlakulah proses pentaksiran. Macam mana nak mentaksir kalau di sekolah kita tak buat aktiviti ustazah, tidak buat aktiviti ustaz. Jadi kena murid-murid juga. So itu saya kata tadi, sekolah pun berperanan, ibu bapa memastikan anak-anak mengikuti PDPR dan ustazah mengajar, anak-anak mesti belajar. Okey ibu ayah, saya tahu ramai yang terasa dengan ayat saya bila saya kata ibu bapa memberi kerjasama. Maksud kerjasama di situ bukan seorang anak satu device, satu anak satu device. Kalau boleh sila, kalau tak boleh, apa yang perlu guru-guru lakukan? Sesi pengajaran itu bukan semata-mata online sahaja ustazah. Ia juga boleh dilakukan secara offline untuk tempoh masa yang tertentu yang difikirkan boleh, yang difikirkan sesuai oleh PIBG, oleh guru-guru sekolah secara bersama. Kalau tanya saya di Pematang Pasir pun, saya tak boleh dapat jumlah maksimum setiap kali kelas online dibuat.
Tetapi untuk anak-anak yang tak boleh online, kita dah ada bahan modul bercetak. Just guna telefon, hubungi. Baik, ketika kelas online berlaku, guru membuat latihan yang boleh hantar on the dot, sila hantar. Tak boleh hantar on the dot, handphone ayah bawa pergi kerja, balik kerja boleh tengok. Ataupun pada Sabtu Ahad pun boleh tengok. Boleh jawab, boleh hantar. Di situlah kekuatan PDPR sebenarnya, bergantung kepada pentadbiran sekolah dan juga pengurusan PIBG berbincang dan memutuskan secara kolektif ataupun secara bersama. Barulah akan maju sesebuah sekolah. Okey, clear. Jadi dah nampak ibu ayah ya berkaitan dengan pelaksanaan peperiksaan UPKK. Kenapa JAKIM ketegak sangat nak buat juga periksa tu? So anak-anak yang Abi kasihi, jangan fikir bab periksa tu dibuat bersemuka, tak bersemuka, pentaksiran, itu jangan fikir dulu. Apa yang perlu anak fikir sekarang, kenapa anda sekolah agama hari ni? Pertamanya kita pergi sekolah sebab belajar. Jadi belajar dulu. Saya juga di mana-mana saya berceramah, bercakap, saya tekankan dulu bukan soal peperiksaan yang awal. Kita kena belajar. Takdir Allah Ta'ala buka sekolah bulan 9, masuk kita belajar. Dah belajar dah. Tambah bersemuka, lagi hebat. Ini kita tunggu juga buka sekolah, bulan 8 ni terbiar kosong, bulan 7 ni terbiar kosong. Tiba-tiba buka sekolah bulan 9, masuk bulan 10, periksa dijalankan, kita tak bersedia. Lagi susah ibu ayah. Jadi itu sebabnya belajarlah sikit demi sikit. Tak perlu nak rushing, tergesa-gesa, nanti bila dah dekat periksa lagi seminggu, baru nak push anak-anak. Tak payah. Yang sekarang ada di kalangan ibu bapa, saya tak nafikan ni, usaha ni sedang ada berlaku. Beberapa ibu bapa yang sedang membuat petition untuk membatalkan peperiksaan UPKK juga sama. Dia kata anak dia tak bersedia, guru tak mengajar. Itu anak, itu kau tak belajar. Anak yang belajar ada fikir. Satu. Kedua, guru yang mengajar ada fikir. So guru yang tak mengajar, lu fikirlah sendiri. Kenapa kau tak mengajar? Nampak kat situ? Jadi tak boleh. Satu-satu perkara itu akan memuaskan hati semua pihak. Tapi yang poin yang paling utama ibu ayah, bila sebut waktu belajar, kena belajar. Jadi periksa ke, ya ibu ayah ya, tak periksa ke, tujuan anak-anak pergi sekolah adalah untuk dia belajar. Walaupun hari ini secara PDPR, kita nak belajar ilmu agama, kita nak jadi pandai, itu sebab kita pergi sekolah. Nak main, memang betul. Ada di kalangan anak-anak pergi sekolah dia nak main. Kat sekolah kebangsaan tak boleh main, cikgu garang. Pergi sekolah agama, Ustaz Fahmi terbaik. Kan? Tak garang. Kau pergi sekolah agama tujuannya nak main jumpa kawan-kawan, nak belajar solat. Sebab dekat SK juga, bukan tak sempat solat. Tetapi yelah balik dah lewat. Nak solat tak sempat, asar, amali solat zuhur tak sempat buat sebab nak pergi sekolah agama, balik. Bila sampai sekolah agama, kita ada amali solat asar. Itu sebelum COVID lah. Jadi nak cerita kat ibu ayah bahawa ini antara sebab-sebab kita pergi ke sekolah. Anak-anak kita dihantar ke sekolah. Dan yang paling utama, lihat perkara 6 ni. Inilah fokus dia. Untuk menyambung persekolahan di sekolah agama atau pelbagai. Kita nak anak kita mencari lokasi sekolah menengah yang terbaik dia boleh cari. Walaupun zon SMK-nya SMK Sri Jugra. Walaupun zon SMK-nya. Zon sekolah agama menengahnya SAM Unwanus Saadah Kancung Darat. Kalau dia mendapat mumtaz yang gemuk, jangan pandang aku semacam bila aku cakap gemuk tu. Kan? Cerita mumtaz gemuk mean daripada 95% ke atas, dia berpeluang menyambung pelajaran ke Mahat Tahfiz Istana Bandar tu, Mahat Tahfiz Sains. Di Sabak Bernam kita ada buka Mahat Tahfiz Turos, pun boleh mohon 2 Mahat Tahfiz. Dan yang ketiga Sekolah Agama Menengah Bestari di USJ 5. Yang standard dia kita sebut sebagai antara sekolah-sekolah yang mencabar
kedudukan sekolah-sekolah elit milik Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi anak-anak perlu merebut peluang itu. Abi, boleh tak kalau saya nak mohonkan anak saya masuk Samtar Sungai Manggis? Yang ini saya kena awal-awal sebut, minta maaf. Zonnya juga itu adalah di zon SAM Unwan Nusaadah Kancung Darat. Tapi kalau nak mohon ke Samtar tu pun, permohonan ke Samtar tu pun susah nak dapat sebab mulai tahun lepas. Tahun lepas ke 2 tahun lepas? 2019, 2020. 2019 dah mula dah. Apa dia? Samtar bukan untuk orang Banting semata-mata. Kerana Jabatan Agama Islam Selangor menghantar juga murid-murid cemerlang daripada daerah Petaling ke Samtar. So Samtar tu terhad juga untuk orang Kuala Langat. Tapi Samuskedi sebab sekolah tu tak ada asrama, makanya memang siapa yang cemerlang dalam zon Samuskedi memang boleh masuk ke Samuskedi seramai-ramainya lah yang mengikut kota yang ditetapkan oleh pihak jabatan. Dan lain-lain sebab lagi lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, bila bicara soal menuntut ilmu, kita kena faham bahawa tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Ustaz-ustazah, bila kita dah jadi ustaz-ustazah pun, dengar baik-baik pesan saya, kita tetap kena menuntut ilmu juga. Lagi-lagi sekarang bila isu PDPR dilaksanakan, ramai guru yang mengeluh. Pada saya, perkeluhan tu boleh, tetapi jangan keluhan yang melampaui batas sehingga mengganggu proses pengajaran kepada anak-anak. Fine. Anak-anak tak boleh nak terima pelajaran sebab device yang terhad, input line internet yang terbatas. Yang itu kita faham dan kita kena ada usaha lain untuk memastikan anak-anak tidak tertinggal pelajaran. Dan usaha yang paling ketara ialah menyediakan modul-modul PDPR secara bertulis. Baik, ibu ayah yang saya hormati, bila sebut UPKK tadi, dia sebenarnya ringkasan kepada ujian penilaian kelas kafah. Bila sebut ujian penilaian kelas kafah, Abi, saya SRA bukan kafah. Abi dah tegaskan tadi bahawa ini untuk membuka ruang dan peluang murid yang ingin menyambung pelajaran ke sekolah-sekolah yang alirannya lebih meluas. Okey. Baik, cuma dia terbuka untuk murid darjah 5 sahaja. Abi, ni saya darjah 6. Apa pasal aku kena periksa ni, Abi? Cerita dia, tajuk dia sebab kerana kita nak ni mana lambat pula. Ni. Kita nak calon yang disekalikan tahun 2020, 2021. Disekalikan. Sebab koma semua tak periksa tahun 2020. Patutnya kita periksa. Tapi tak periksa. Baik, apakah syarat-syarat? Boleh baca sendiri, Abi takkan terangkan secara terperinci. Baik, ibu ayah yang saya hormati, 2.1, 2.7, 2.8. Tiga subjek ini markahnya dinilai oleh guru sekolah rendah agama Sri Jugra. Anak-anak Abi yang ada depan ni, kamu telah dinilai atau sedang dinilai sekarang. Sama ada Al-Quran, penghayatan cara hidup Islam, amali solatnya tu boleh dapat A atau tidak. Kerana markah A ini yang beri adalah guru sekolah. Yang jadi masalah ialah pelajaran 2.2 ulum syariah, 2.3 sirah, 2.4 adab, 2.5 jawi dan 2.6 asas lughatul Quran. Kelima-lima inilah yang perlu difokuskan untuk dapatkan 5A secara penulisan plus 3A secara amali. Itu yang nak dapat 8A. Nak dapat 8A bukan senang ya. Hafal surah. Lepas tu surah tu ada 18 surah. Ada mak bapak petikai pula. Kenapa 18? Banyak sangat. Memanglah banyak sebab belajarnya dah dari darjah 1 dan surah 18 tu ibu ayah, tolong jangan cepat orang kata cepat tersinggung. 18 surah tu semua surah-surah yang pendek-pendek, yang paling panjang pun surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu yang paling panjang. Lain-lain qul huwallah pun ada.
Inna a'tainakal kautsar pun ada. Kan? Kenapa kita tak tanya surah-surah yang itu? Kenapa kita tak fikir 18 surah kena hafal Ustaz? Jadi ustazah di Seri juga, dia ada kaedah dan cara menentukan 18 surah tu apa yang perlu dibaca. Jangan cepat meraung. Baik, ibu ayah yang saya hormati, insya-Allah kalau anak-anak selalu solat, selalu mengaji, dia takkan ada masalah ketika menjawab soalan tilawah, amali solat. Sebab dalam soalan amali solat ni Bu Ayah, dia bukannya soal suruh sembahyang tahajud tengah malam pukul 3 tu bukan. Bukan suruh sembahyang solat sunat tasbih tu bukan. Dia adalah amali solat dia hari-hari yang dia sembahyang hari-hari tu dibacakan balik. Kan? Jadi anak-anak Abi ni sembahyang ke tidak? Sembahyang tak? Cuba jawab yang ada depan Abi ni. Sembahyang. Bayang. Apa takut ni? Bayang. Terbaik. Apa nak takut? Tak takut kan? Sembahyang. Bayang. Abi, saya bukan tak takut tapi saya menggeletar lah Ustaz Fahmi kalau soal dia garang. Garang dekat dunia je untuk faedah kamu ke akhirat nanti. Kan? Tapi Ustaz Fahmi tak garang lah. Mustahil lah dia garang lah. Kena Ustaz kenal dia. So nak cerita kat kamu, yang ditanya tu ibu ayah bukanlah benda-benda yang anak tuan-tuan dan puan-puan tak lalui. Itu sebab dalam perkeliling JAKIM yang asas tadi, yang asal dia sebut apa? Bukanlah peperiksaan bertulis semata-mata. Dia adalah berkaitan kehidupan seharian anak-anak. Termasuklah pelajaran ibadah. Yang bertulis tu tadi pun. Akidah. Soalannya asas. Setakat sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul, nama-nama kitab, nama-nama hari kiamat. Yang aku sebut tu semua keluar dalam periksa. Kau tulis, dapatlah faedah. Kau tak tulis, habis. Hilang macam tu je lah. Kan? Nak cerita kat ibu ayah, benda-benda tu adalah benda-benda yang memang hari-hari jumpa. Nama-nama kitab, itu akidah, ibadah, lafal-lafal niat solat, tayamum, puasa, solat Jumaat. Itu kan selalu kita lalui. Okey, baik. Bercerita pula pelajaran kedua bab sirah. Sirah tu juga adalah pelajaran-pelajaran yang asas. Macam mana Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, siapa nama pakcik Nabi, siapa orang yang mula-mula masuk Islam daripada kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak. Itu soalan tiap-tiap tahun keluar yang saya sebut dari tadi. Tiap-tiap tahun keluar. Cuma diubahlah. Kalau tahun lepas dekat objektif, tahun ni dekat bahagian kedua, padankan. Kalau tahun lepas dekat padankan, dia tukar pula pergi objektif. Soalan tu dipusing je ibu ayah. Adab. Tu aku sedih lah bab adab ni. Pada 2018, adab markah pelajaran paling merosot adab. Nak cerita kat ibu ayah, dia bukan adab yang susah, yang boleh fikir sendiri pun. Adab dengan kawan, adab ziarah, adab dengan orang tua, adab berjual beli, kan? Adab berhujah, adab berjalan, adab bermesyuarat. Nampak? Jadi itu yang saya kata walaupun ustazah tak ajar, sebenarnya pembelajaran pengetahuan asas anak tuan-tuan dan perempuan berkaitan dengan peperiksaan UPKK asasnya dah ada. Abi, tu baru setakat adab, jawi khot, jawi ejaan jawi. Khot menulis khot, lagi ngeri. Ada soalan padankan jenis khot. Dah ada jah 5, dah ada jah 6 padankan jenis tulisan khot. Takkan tak kenal khot nasah macam mana, khot sulus macam mana, khot rek'ah macam mana. Padankan. Abi, tu pelajaran yang akhir Abi nak sebut ni lagi susah Abi. Lughah Quran, bahasa Arab. Bahasa Arab lagi senang. Sebab apa saya kata senang ibu ayah? Pengalaman offkan mic. Pengalaman Abi menjaga peperiksaan UPKK dalam ke-5 subjek bertulis yang Abi senaraikan, murid paling cepat siap menjawab bahasa Arab. Masa menjawab 2 jam bahasa Arab tapi 30 minit siap.
punya hebat anak-anak. Itu dia kata susah. Dia kata tak pandai bahasa Arab tapi 30 minit dah siap. Tak power. Sebenarnya bahasa Arab bukan dia tak pandai. Dia orang ni semua pandai cakap Arab. Betul tak anak-anak? Kau orang pandai cakap Arab? Kau jangan main-main Abi. Betul. Cuba kau cakap Betul. Pandai. Cuba cakap Arab. Arab. Pandai kan? Arab. Bukan susah. Okey Abi. Yelah Abi guru. Abi tahassus fil lughatil Arabiyyah. Bolehlah cakap Arab. Ibu ayah yang saya hormati, sebenarnya dalam Arab pun kita tahu apa yang selalu keluar. Isim isyarah, dhamir, adawatul istifham, fi'il madhi, fi'il mudhari', soalan angka, soalan jam, bulan-bulan Islam, bulan-bulan Masihi. Yang aku sebut ni memang semua setiap tahun keluar. Jadi fokuslah pada itu. Itu sebab bila SRA juga buat program malam ni, ibu ayah, kita panggil ibu ayah dengan tujuan nak beritahu ibu ayah selepas ni, guru-guru SRA Seri juga akan mengajar anak-anak secara berfokus. Boleh faham ayat saya ya? Ceritanya, kami di SRA Seri juga, guru-guru saya ni tukang sampaikan aja. Saya pun dah dapat aspirasi daripada guru besar tadi, apa yang nak disampaikan. So saya menyampaikan aspirasi puan guru besar dan rakan-rakan guru di SRA juga ialah kami nak cemerlang dalam peperiksaan UPKK. Dan selepas ini, selepas program malam ni, kami akan mengajar anak tuan-tuan dan puan-puan secara berfokus. Hanya tajuk-tajuk penting yang keluar. Abi, apa jadi kalau tajuk yang guru-guru ajar tak keluar? Lepas tu yang keluar, tajuk-tajuk yang tak diajar. Ibu ayah yang saya hormati, letakkanlah kepercayaan kepada guru-guru yang mengajar anak di SRA Seri Jugra. Mereka dah pakar. Saya ni guru besar je. Tapi memang saya ambil lah kelas UPKK tu. Cerita dia, saya pun percaya pada guru-guru saya untuk mengajar mata pelajaran. So tak ada masalah. Sebab guru-guru ni dia dah ada kelatihan, dia dah ada kemahiran. Biar dia ajar dan nanti anak-anak kita belajar dengan baik, insya-Allah keputusan peperiksaan akan cemerlang. Okey, clear ibu ayah yang saya hormati. Okey. Baik, kenapa senang sangat dapat A Ustaz? Kerana markah dia sebagaimana yang ibu ayah tengok dalam skrin sekarang. Tu tengok. Inilah grade markah UPKK. Okey, pertamanya untuk dapat A, dia boleh dapat markah 80 hingga 100 A. 20 markah tu. Ada yang dapat 81, 82. Ibu ayah yang saya hormati, pengalaman saya 2016 jadi sekolah terbaik negeri Selangor. Calon peperiksaan saya 318 orang. Calon. Yang dapat 8A, 200 orang. 8A. Tak payah susah-susah lah, jangan jauh-jauh lah. 2019 di SRA Pematang Pasir, Alhamdulillah kita buat sedikit kejutan. Jadi SRA terbaik daerah Kuala Langat. SRA bukan Serai, kita kalah dengan Serai saja. SRA Pematang Pasir. Kami ada 26 calon, kami dapat 10 orang 8A. Kan? Jadinya sebenarnya A tu bukan mustahil kerana jarak dia yang banyak, 20 markah. Baik. Kemudian B 60 hingga 79, 40 hingga 59 dan tidak mencapai tahap 0 hingga 39. Jadi anak-anak Abi dengar baik-baik, kamu di SRA Seri juga. Kemudahan belajar kamu sangat banyak. Kamu tinggal di kawasan yang ialah nama pun Banting Baru kan. Abi tahu walaupun dalam sebutan bandar tu bandar Banting Baru tetapi talian internet. Ya ibu ayah ya, saya faham yang itu. Jangan risau. Saya menyebut di peringkat awal tadi adalah dalam konteks saya ingin memberi pendekatan kepada ibu ayah supaya kita cuba juga atasi masalah-masalah yang timbul. Supaya anak kita dapat belajar dengan baik. Bayangkan kami yang dekat SRA Pematang Pasir duduk bawah bukit yang juga kemudahannya agak terbatas. Baik, so anak-anak dan juga ibu ayah yang saya hormati, dalam slide saya juga saya dah lampirkan jadual peperiksaan tahun 2020
Satu. Boleh tengok anak tuan-tuan dan puan-puan akan periksa bila, subjek apa. Jadinya ibu ayah yang saya hormati, fokuslah kepada jadual peperiksaan yang telah dibekalkan. Baik, yang lain-lain ia berkaitan dengan jumlah calon SRA juga. Tahun 5 ada 122 orang, tahun 6 ada 116 orang. Malam ni yang boleh masuk 96 orang, ada 4 orang ni guru termasuk saya. Jadi saya mohon maaf kerana kita tak dapat menyediakan medium yang lebih luas. Lepas ni mungkin Ustaz Fahmi boleh buat medium zoom in kot, dia boleh 400 lebih. Ya. Okey, baik. Ini mata pelajarannya. Saya cuma nak tunjuk kat ibu ayah contoh-contoh soalan. Tengok ni ibu ayah, contoh soalan. Pelajaran sirah. Lengkapkan rajah di bawah. Bahagian mukjizat. Boleh dikatakan setiap tahun keluar soalan macam ni. Baik. Mukjizat ada 2 bahagian. Satu mukjizat hissi, satu mukjizat maknawi. So maknawi dia dah bagi contoh Al-Quran. Hissi, mukjizat apa? Keluar air daripada celah jari. Contoh. Bulan terbelah 2. Kan? Benda-benda jawapan dalam peperiksaan UPKK ni boleh dikatakan pendek. Ya. Jadual peringkat penurunan Al-Quran, Loh Mahfuz ke mana? Langit ke-7 ke Baitul Izzah, ya, ke Baitul Izzah. Okey, kemudian ke mana? Ke Malaikat Jibril. Contoh. Lepas tu terus kepada Nabi. Yang ini kalau murid tak baca, tak ingat, tak boleh jawab. Okey, adab. Tengok, ada soalan bergambar ibu ayah. Ni. Tengok ibu ayah, saya besarkan skrin. Tulis A pada gambar beradab atau B tidak beradab. A, gambar orang tengah buat apa ni anak-anak? Ni A, gambar tengah orang tengah buat apa? Gaduh. Beradab. Tak. Kalau tak beradab, Gaduh. tulis apa? A. Gaduh. Baik, pandai. B. Kalau beradab, kita nak tulis apa? A. Yang jadi masalah, okey. Yang jadi masalah ibu ayah, depa tak tulis A, depa tak tulis B. Depa pergi tulis B. beradab. Depa pergi tulis tidak beradab. Sedangkan arahan soalannya tulis A, tulis B. Abi, kalau dia buat macam ni tak dapat markah ke? Ya, salah. Kadang-kadang kecuaian anak-anak juga menyebabkan markah ditolak. Oi, zalimnya, bukan soal zalim. Kau periksa, bacalah betul-betul. Yang kau jawab main-main kenapa? Kan? Yang orang suruh semak berpuluh kali, kenapa kau tak semak? Yang itu kena faham, bukan soal zalim. Soalnya anak-anak kita sendiri juga tidak prihatin. Jadi waktu periksa, dengar baik-baik. Ni anak-anak ni. Cubit sikit ibu ayah. Waktu periksa tak ada perlawanan siapa cepat siap jawab. Tak ada. Siapa cepat siap jawab boleh keluar. Tak ada. Dengar baik-baik. Peperiksaan adalah peperangan. Jadi gunakanlah kaedah terbaik yang kamu boleh gunakan untuk melalui fasa peperangan dalam Dewan Peperiksaan. Betul. Okey, baik. Okey, soalan kebat. Abi, tak ada ke soalan kebat? Tengok soalan kebat ni. Tulis 3 adab yang sepatutnya dilakukan sekiranya anda berada dalam situasi di bawah. Ini gambar orang di tanah perkuburan. Jadi bila di perkuburan, apa yang kena buat? Memberi salam. Jawapannya pendek ibu ayah. Menutup aurat. Lagi apa? Membaca Al-Fatihah dan Yasin. Al-Fatihah ke Yasin. Tak kisah.
Sebab ni soalan kebat. Nampak ibu ayah yang saya hormati? Sebenarnya soalan tak susah. Tapi anak-anak yang agak, pada pandangan saya secara peribadi ya, minta maaf, jangan marah semua. Anak-anak yang agak tidak sabar menjawab soalan-soalan yang senang. Okey, tengok ni. Padankan nama-nama hari kiamat. Dia dah ada dah nama maksud. Memang susah lah Abi kalau dia tak tahu maksud. Apalah dia tak boleh jawab kalau dia tak tahu maksud. Itu sebab Abi suruh hafal. Hafalkanlah sekarang. Ada 3 bulan lagi, 2 bulan lebih lagi. Hafal 2 bulan lebih lagi untuk menghadapi peperiksaan. Apalah nama-nama hari kiamat. Sebab Abi dah sebut, confirm keluar. Ini yang kau hafal lagu Korea juga. Ni Abi marah ke? Taklah marah, aku bercakap lah ni. Kan? Geram juga. Kan? Kita dah bagi tahu benda ni keluar, penting pun dia main-main. Kan? Yaumul Ba'su, hari apa? Hari kebangkitan. 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 Hari apa? Hisab. Yaumul Zalzalah. Hari pembalasan. Hari goncangan. Yaumul Jaza. Pembalasan. Yaumul Hasru. Hari perhimpunan. Nampak? Perhimpunan. Baik. Ibu ayah yang saya hormati. Mungkin 2021 yang ini pergi kat sini, yang ini pergi ke sini. Dia tukar macam tu aja. Ataupun dia pergi kepada soalan isi tempat kosong. Dia bagi nama-nama hari kiamat tu untuk diisi di dalam ruangan kosong. Tetapi kita tahu soalan ni wajib keluar. Tajuk hari kiamat. Ni tadi pun dah berterabur dah. Sebab mereka tak baca lah. Normal sebab sekarang belum baca. Betul lah anak-anak? Kau nampak tak aku backup kau ni? Sebab dia orang belum baca. Betul. Kalau dah baca, mesti dia orang boleh jawab. Baik. Betul tak anak-anak? Baik. Begitu juga dengan soalan ibadah. Ni soalan Jawi. Ejaan. Tulis rumi. Buaya tengok. Rumikan ayat berikut. Suruh tulis rumi. Kalau dia boleh baca Jawi, dia bolehlah tulis rumi. Bagai. Cuba baca seorang. Apa jawapan dia ni? Tu. Bagai au dengan tebing. Bagai awal dengan tebing. Boleh jawab. Cuma main-main. Lagi satu, kenapa dia salah tolak markah sikit? Sebab huruf B ni dia tak buat huruf besar. Dia buat huruf kecil. Siapa suruh? Cara menulis tulisan rumi juga kena ikut kaedah bahasa Melayu. Okey. Nombor 2 ni cuba sebutkan. Senyap. Satu. Dekah. Jangan ngada-ngada kau buat sodakoh. Cuba kau bunyikan ada bunyi sodakoh. Kita belajar Jawi sedekah. Walaupun ejaan Arab ni. Baik, anak-anak yang Abi kasihi, ibu ayah yang Abi hormati, tengok. Ni tulis semula khat. Dia suruh tulis semula. Baik, bahasa Arab. Ini soalan yang susah sikit lah, menyusun perkataan dan membina ayat. Ini paling susah sikit lah. 2 soalan bahasa Arab yang susah ya, Ustaz fahami? Ustazah? Lain-lain soalan bahasa Arab, senang. Tapi saya dah bagi contoh, bolehlah buat latihan di dalam bilik darjah. Sama ada PDPR ataupun bersemuka nanti. So, ibu ayah yang saya hormati, bila cemerlang dalam peperiksaan UPKK, kita boleh masuk ke mana-mana sekolah berprestasi tinggi, kemasukan ke SMKA, Sekolah Menengah Agama Persatuan, KAA, dan yang pentingnya cemerlang di dalam peperiksaan. Masa menjawab soalan ujian bertulis adalah seperti yang saya tuliskan di sini. Ulum Syariah 1 jam setengah, Sirah 1 jam setengah, Adab 1 jam setengah, Adab 2 1 jam, Jawi dan Khot 1 jam setengah. Okey, Lughah Quran 2 jam.
Jelas ya? Baik, hala 7 dari segi kerjaya, bila anda ada kelulusan agama, semua kerjaya anda boleh kerja. Tak ada masalah. Okey, yang ni Abi tak sentuh, cuma tanggungjawab ibu bapa penjaga. Yang ni saya nak sentuh sikit, ibu ayah, maaf. Saya dah nak berakhir, kita tengok. Pertamanya, bagi pihak sekolah, kalau ada bayaran-bayaran yang berkaitan peperiksaan tahun 2021 yang ditetapkan oleh pihak sekolah, belum dijelaskan, yang itu kena jelaskan. Okey, bayaran lah tak banyak sekolah agama, selalunya tak sebanyak sekolah kebangsaan lah dari segi program sebab kami tak banyak. Tapi saya tak nafikan, ada juga sekolah agama yang banyak yurannya dibanding sekolah kebangsaan pun ada. Jadi bergantung kepada persetujuan yang telah diputuskan dalam mesyuarat Jawatankuasa PIBG. Baik, seterusnya, memastikan anak menyertai setiap kelas yang diadakan oleh pihak sekolah. Ini mandatori. Tapi saya dah sebut di peringkat awal tadi, kalau tak boleh secara online, offline pun kena ikut serta. Ya, ibu ayah ya. Dekat Pematang Pasir pun tanyalah. Saya tak pernah mak ayah. Tak pernah. Yang mana mak ayah memang bawa gadget pergi kerja, balik kerja baru anak-anak nak tengok. Anak-anak nak tengok tu satu hal. Anak dekat rumah tu ada 4 orang nak tengok gadget yang satu. Kita faham. Jangan risau. Janji ada penyertaan. Baik, mengadakan solat hajat bersama anak-anak di rumah. Sekarang ni pandemik, kita tak boleh nak jumpa kat sekolah. Jadi kat rumah pun amalan-amalan itu perlu dibuat. Ketiga, menyediakan kemudahan belajar. Okey, hari ini guru-guru di SRA juga, kalau dia dah jadi grup channel Abi, dia dah boleh dapat bahan-bahan UPKK yang banyak Abi kongsikan secara percuma. Gunalah. Kalau kita susah nak menaip dalam masa terdekat ni kan, pakailah rujukan-rujukan itu juga sudah memadai. Sentiasa memberi galakan. Yang ini yang paling utama ibu ayah. Sebenarnya pihak sekolah pun mengadakan program malam ni. Mohon yang ini jadi prioriti ibu ayah. Sentiasa memberi galakan dan motivasi kepada anak untuk bersedia menghadapi peperiksaan. Ya, pastikan anak-anak. Yang ketiga juga, belajar, masuk kelas, jangan tak masuk kelas ya anak-anak. Okey, yang ini aktiviti-aktiviti tambahan sekolah, so tak ada isu, tuan-puan boleh baca dalam nota yang saya lampirkan. Saya tutup dengan membuka ruang dan peluang kepada ibu ayah jika ada apa-apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pelaksanaan peperiksaan UPKK tahun 2021. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Kalau ada soalan. Tak ada. Wah, boy Tak lah. ada. Okey, ibu ayah yang saya hormati, kalau ada soalan bolehlah tanya kepada guru kelas dalam grup WhatsApp yang ada tu. Nanti untuk makluman rakan-rakan guru, kalau rakan-rakan guru ada soalan yang tak boleh dijawab, perlukan bantuan saya, jangan malu, jangan seganlah. Boleh mesej saya pada bila-bila masa. So saya mohon ampun dan maaf jika tutur kata bicara ustaz yang menyinggung hati Abi, kamu. Ya saya. ada soalan spot. Soalan spot. Engkau sempat salin tak tadi? Punya panjang lebar Abi bacakan setiap subjek tadi. Kalau tak sempat salin, habislah. Baik, ibu ayah yang saya hormati, budaya soalan spot tu biasa dalam peperiksaan. Itu yang akan diamalkan oleh rakan-rakan guru di Pematang di Sri Jugra. Nanti mereka akan ajar dah soalan-soalan spot tu. Saya yakin dan percaya mereka juga tahu apa itu soalan-soalan spot dalam peperiksaan UPKK. Boleh jelas ya anak-anak? Boleh. Okay. Jangan runsing, jangan risau dan bila Abi kata jangan runsing, jangan risau, kau lagi satu ni Abi tambah. Jangan overconfident. Ya, kau dengar Abi kata senang, kau overconfident. Relax lah Abi, kan boleh jawab ni Kang. Jangan, itu pun jangan, ya. Baik. Ustaz-ustazah yang saya hormati, ibu ayah yang saya hormati juga, saya berakhir di sini. Saya mohon maaf atas 1 jam yang saya ambil untuk mengambil masa malam ini. Saya harap ianya juga memadai untuk ibu ayah mendapat sedikit input berkaitan dengan peperiksaan UPKK. So ibu ayah yang ingin mencari bahan-bahan peperiksaan secara percuma, ya, boleh pergi ke FB ini.
Ni Abi tulis dekat ruangan chat ni ya. Kelas UPKK Ustaz Azhari. Dekat situ banyak saya kongsikan soalan-soalan percuma. Ibu ayah boleh cari, ambil lah. Dia dah nama pun percuma kan. Gunalah. Ulanglah. Ambil, pakai, doakan saya sihat, doakan saya dimurahkan rezeki kan. So ibu ayah juga selesa, ada bahan rujukan, ada panduan, dalam tu semua ada. Ambil lah ibu ayah yang saya hormati. Tak ada masalah, itu semua tak perlu bayar, tak ada isu apa-apa. Saya pun berkongsi ilmu juga. Alhamdulillah dah join. Ambil lah Puan Siti Nurhadinah, ambil lah. Gunakan kan kat situ saya ada bagi soalan-soalan, panduan-panduan. Sebab kita nak cerita 1 jam ni tak cukup. Jadi bila tak cukup, itu yang jadi masalah tu. Gunakan medium-medium yang ada. Cuma saya dah sebut tadi awal-awal, saya bukan penanda kertas, saya bukan penggubal soalan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman 23 tahun saya. So saya minta maaf ibu ayah, perkongsian malam ini mungkin ada yang menyinggung hati dan perasaan ibu ayah, tapi tujuan saya satu, untuk memastikan juga SRA Seri Jugra cemerlang. Abi tak takut ke nanti Jugra mengalahkan Pematang Pasir? Allahu Akbar, ibu ayah, jangan risau. Rezeki tu Allah yang bagi. Saya tak nak gagal, tetapi kalau kita berjaya bersama, kan bagus. Kan? Nama pun daerah Kuala Langat. Jadi jangan risaulah. Kan? Pertama, roda itu bulat, tak sentiasanya kita di atas, kita juga tak sentiasa di bawah. So saya hidup ni perlu simple. Simpelnya macam mana? Kita usaha aje. Yang rezeki tu tinggal Allah bagi. Itu sebab saya tekankan awal tadi untuk ibu ayah, pastikan anak-anak hadir ke sekolah, belajar. Periksa tu nanti kalau kena bersemuka, bersemukalah. Kalau tak ada bersemuka, kita dah belajar. Paling kurang anak-anak kita ada ilmu yang telah dia pelajari. So jumpa lagi Ustaz Fahmi. Saya mohon maaf Ustazah Zakiah, Ustazah yang lain. Terima kasih atas perkongsian masa malam ni. Mohon maaf tutur kata bicara saya yang menyinggung hati perasaan. Ila liqa' ma'asalamah. Wabillahi taufiq walhidayah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Zahari. Perkongsian malam ni cukup baik walaupun ada perkara-perkara yang orang kata buat sentap tu. Sentap ni sebenarnya bagus untuk kita dan kita ambil secara positif. Kalau kita ambil negatif, jadi tak baik lah. Jadi sekarang kita leka, kita tak tahu, kita lalai kan, kita jahil. Jadi perkongsian ni dia ada menembak-nembak pada guru-guru, pada anak-anak, pada ibu bapa. Jadi semualah menyeluruh. Malam ni kira semua kena tembak lah malam ni. Jadi Alhamdulillah, apapun kita terima dengan positif, kita buka hati kita, ya mudah-mudahan cemerlangan milik kita bersama. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Zahari. Jadi lepas ni boleh follow, boleh like, boleh follow Instagram pula, Telegram dan juga Facebook Ustaz Zahari, untuk kita sama-sama menggali lagi, kita sama-sama cedok apa yang Ustaz bagi ni, benda free, benda baik ni kita ambil sama insya-Allah. Jadi lepas ni saya pun lepas dengar ceramah Ustaz ni, saya pun lagi rasa makin membuat-buat, makin bersemangat lah. Nak ajar sebab minggu depan kita target, kita nak all out. Lepas Raya Haji ni kita nak all out untuk UPKK 2021. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zahari. Tak lupa juga kepada rakan-rakan guru dan juga ibu bapa yang hadir pada malam ini. InsyaAllah anda semua terbaik. Jadi kita akan bertemu untuk program-program yang akan datang. Jadi mohon doa dari semua dan kita sendirilah. Dan harap doa online, kita pun kena doa jugalah kan untuk diri kita, ya, untuk yang bersama insyaAllah. Jadi saya bagi pihak sekolah ucapkan jutaan terima kasih kepada semua dan minta maaf ada salah silap dan kurang daripada pihak kami guru-guru Darjah 5 dan juga pihak sekolah. Jadi hingga kita bertemu lagi, kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan juga surah Al-As. Jadi insyaAllah, terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya balik dulu. Okey, balik sekarang. Jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Wassalamualaikum.